Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Dan juga salam Madani, salam Ramadan. Selamat Hari Raya. Tak, belum lagi. Minggu depan Hari Raya. 10 hari bulan Hari Raya. So 10 malam terakhir. Ini 10 malam terakhir kita, malam untuk kita beramal ibadah, mengejar Lailatul Qadar. Ini adalah malam 10 terakhir kita. Kita ada 8 hari lagi lebih kurang macam tu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih pada terus menonton kita. Dan insyaAllah temani saya, apa orang kata, bersama dengan saya nanti insyaAllah pada malam raya, kan? Bersama dengan saya pada malam raya nanti, lagu-lagu raya tak boleh nak dimainkan lah, di copyright kan, nanti kena ban pula saya. Tapi yalah, kalau ada sempat kita akan bersiaran bersama. Terima kasih daripada Bintulu, daripada Brunei, kita ada dari Bandar Seri Permaisuri, Kempas Johor, kita ada dari Bangsar, Lawan Tetap Lawan. Terima kasih Azizul. LTL Siti Halijah di YouTube kita. Ini YouTube kita, tadi Facebook. Mas Aban Wahab LTL dari Bidor. Terima kasih. LTL Kelang Shirley tu, terima kasih. Manusia Klon, oi, LTL Madagaskar. John Johnny kata hanya hudud mampu buat Najib dan Semah terberak. Madanon tak boleh harap, John Johnny kata. Iyalah, dia ingat hudud tu macam Magic Wand kot. Buat-buat settle semua masalah. Itu masalah geng-geng sokol terpaling pejuang Islam ni, tuan-tuan. Dia ingat kalau lantik ulama settle semua masalah, laksana hudud settle semua masalah negara, masalah undang-undang, takkan ada pencuri. Inilah dia kan, sikap tidak realistik, bahawa dia tak faham Islam itu adalah agama reality. Islam itu adalah agama hidup, dan dia hidup di kalangan masyarakat, dan Islam recognize ada orang baik, ada orang jahat. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Dia bukan kalau jadi ulama je confirm baik, hafal Quran je confirm jadi baik. Tak. Dia tak jadi macam tu, tuan-tuan. Kita kena faham benda tu. Kan? Kita kena faham bahawa pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah belum tentu dia jadi orang yang baik. Sebab itu manusia ni semuanya tidak maksum, tidak terpelihara, kecuali Nabi SAW. Para Nabi dan juga Nabi SAW itu saja yang maksum. Selain daripada itu, maksum arti kata terpelihara, dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan kesilapan. Kalau silap, kena tegur. Manusia tak. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah dia ingat dia buat betul, tapi rupanya apa yang dibuat itu adalah satu kesalahan, adalah satu dosa, adalah satu perbuatan yang dia tak sedar yang benda itu sebenarnya adalah satu dosa yang besar, dan dia ingat, dia anggap perbuatan itu sebagai betul. Itu masalahnya. Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu tentang perbuatan tersebut. Dia tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Dan ilmu yang dia dapat adalah ilmu magic. Kan? Dia ingatkan kalau berlaku benda ni maka settle lah masyarakat, settle lah negara. Tak, tuan-tuan, kita nak cerita zaman sahabat pun perang sama sendiri. Kau pernah dengar cerita perang Siffin, perang Jamal? Pernah dengar perang di antara sahabat? Ali mati kena macam mana Ali mati? Khawarij tu wujud daripada bagaimana? Puak Khawarij ni bukan orang kafir, tuan-tuan. Puak Khawarij ni orang Islam. Mereka adalah orang Islam yang mengkafirkan Ali. Kerana katanya Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, tak melaksanakan hukum Allah, kafir, maka Ali kena bunuh. Itu puak Khawarij. Dan mereka beranggapan sama macam Khawarij moden sekarang ini, yang beranggapan benda yang sama. Beranggapan benda yang sama. So, okey. Beranggapan perkara yang sama, benda yang sama. Iaitu kalau laksana je settle, laksana dia settle, buat macam ni settle, ulama jadi pemerintah settle. Dia bukan begitu hidup. Untuk kita nak menghidupkan Islam, untuk nak menghidupkan tata cara yang betul, bukan itu cara dia. Dan kefahaman sebeginilah yang akan merosakkan nama baik Islam itu sendiri. Tapi tak apa, insyaAllah nanti saya ada memang dah dalam planning pun, untuk kita buat satu maqasid syariah forum bersama dengan Ustaz Wanji. Dan siapa yang nak join nanti dia alu-alukan, dia live. Pemikiran macam ni juga saya nak bawa ni. SKMM diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kan? Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu antara mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawah Al-Quran pada tahun ini. Menterinya Fahmi Fazil mengatakan mengarahkan SKM untuk meneliti dan mengenal pasti golongan yang terbabit dalam operasi tersebut. Sejak semalam, Kementerian mendapati ada siri mesej yang tersusun yang dimulakan dengan beberapa khususnya di platform Facebook
yang membuat tuduhan dangkal dan jahat. Mereka menuduh tahun ini tidak ada tilawah Al-Quran. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Tiap-tiap minggu, kalau tuan-tuan perasan, mereka akan mainkan sentimen agama. Kan, daripada isu stalking, kemudian isu apa orang kata tilawah Al-Quran, dia akan ada isu. Sebab apa? Sebab ini bulan Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita beribadah. Tetapi bulan ini adalah bulan yang mereka gunakan untuk menabur fitnah. Kan, dalam pada kita ni nak apa orang kata, ialah nak memastikan bahawa ibadah kita diterima, perkara tersebut diterima dan sebagainya, amal ibadah kita diterima, kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa ialah puasa kita ni diterima. Ini bulan ibadah, tuan-tuan, bulan ibadah. Tapi malangnya bulan ini diisi oleh mereka untuk menabur fitnah. Kan? Apa fitnahnya betul lah tak ada tilawah, Pak, tuan-tuan. Lain kali Google jumpa. Pahang tuan rumah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kebangsaan 2024. Pahang menjadi tuan rumah penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun 2024 pada 23 Mei bulan lepas. Nick Abdullah Rozali kata, bahawa perasan kan tahun ini tiada pertandingan tilawah Al-Quran, sedangkan berpuluh tahun Malaysia anjurkan pertandingan tersebut, konsert pula lebih utama. Nampak? Nampak tak? Tak, kenapa dimainkan sentimen ni, tuan-tuan? Sebab sentimen ni akan orang yang terpedaya adalah orang yang bodoh, orang yang beremosinya lebih daripada yang sepatutnya, dan yang terpaling. Mereka ni akan bersemangat. Itu yang dia akan baling bom petrol kepada orang kata apa, kepada kedai-kedai orang bukan Islam. Inilah golongan yang dia nak target. Ini yang mereka nak apa orang kata, nak bangkitkan. Tuan-tuan perasan tak kenapa tiba-tiba dia dekat Pahang, kemudian baling dekat satu Perak, satu Pahang, tiba-tiba dia dekat Kuching. Ingat tak dulu saya pernah cerita, ada satu seorang ni tiba-tiba dia potong kepala, dia orang Islam, dia orang Melayu, potong kepala babi, dia letakkan masjid. Dia disuruh. Kenapa? Untuk timbulkan perpecahan kaum dan pergaduhan. Cerita yang sama, tiba-tiba saya terfikir, kenapa tiba-tiba ada dekat Kuching? Benda yang berlaku potong kepala babi tu dekat Kuching, tuan-tuan, dekat Sarawak. Tapi nasib baik tak berlaku pertumbuhan darah kaum pada waktu itu. Dia cuba buat benda yang sama sekarang ini di Sarawak. Mereka cuba lakukan. Adakah dia orang Sarawak? Saya tak tahu. Kemungkinan tu ada. Tetapi tak mustahil dia datang daripada Semenanjung, dia terbang ke Sarawak, dia buat benda yang sama. Untuk apa? Nak timbulkan kekecauan dan ketakutan. Sedangkan kalau kita tengok sebenarnya fitnah sebegini adalah cara yang paling mudah mereka nak bakar semangat. Tuan-tuan, dia nak bantai kerajaan ni, nak bantai apa? Apa yang kerajaan ni buat yang sekarang ini bercanggah dan menyanggah? Ada orang makcik tua tu, sekarang barang mahal. PM tengok je dia. Kan? PM kata apa? Kalau sekarang barang mahal, kau tak menyumpah kepada zaman Muhyiddin Yassin dulu memerintah? Kau kata sekarang barang mahal, zaman Muhyiddin Yassin memerintah, zaman Ismail Sabri memerintah, zaman Sheraton memerintah dahulu, kau tak tengok ke barangnya bagaimana? Kau tak tahu ke yang korang ramai yang pergi tiba bendera putih, tak ingat ke? Ke amnesia? Dan kita dengan hutang yang dia tanggung dan sebagainya ni, kita cuba menyelesaikan masalah ini. And yet, apa yang kita dapat? Kita dapat fitnah. You see, dia orang tak boleh nak pinpointkan kepada kesalahan-kesalahan. Apa yang kita buat ni semua directionnya betul. Sekarang ni inflation rate kita menuju ke arah yang betul. Kita punya unemployment rate sekarang semakin menurun. Inflation pula dalam keadaan stabil. OPR tidak meningkat. Semua perkara ini menuju ke arah yang betul. So dia nak main apa? Dia nak main benda tu tak boleh. Maka therefore kita main benda ini. Apa benda yang kita mainkan? Kita main sentimen agama, kita main sentimen bangsa. Isunya tuan-tuan, bila mereka main sentimen bangsa dan sentimen agama, yang terperangkap dalam sentimen bangsa dan sentimen agama ni siapa? Yang terperangkap sebenarnya tidak lain orang kita sendiri. Itu saya akan pergi sebentar lagi. Tapi sebelum tu, habis kat situ, kita mengucapkan salam takziah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada Jafar On yang telah meninggal dunia. Pelakon dan pelawak pengajar veteran Jafar On meninggal dunia di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, kira-kira 11.30 pagi hari ini. Berita ini dikongsikan rakan artis lain. Abang Jafar On telah kembali ke rahmatullah. Sementara tadi sekarang jenazah berada di Hospital Serdang.